Sinilah yang kita ngumpat, di sinilah yang kita share benda yang kita tak pasti. Ramadan nak mengajar tangan awak ni rehat sikit. Sebab sekarang ni terlalu banyak main. Semua benda nak share. Apa benda pun dia nak kutuk. Ustaz dah tutup restoran, kutuk. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih tuan pengacara majlis yang saya hormati, Tuan BC, tuan-tuan pengarah, tuan-tuan dan perempuan muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah tak beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan yang dinanti-nantikan. Ada beberapa benda yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada yang Allah menyebut nama tempat. Allah sebut nama tempat. Wa hadzal baladil amin. Allah sebut nama Mekah. Wa hadzal baladil amin. Allah sebut nama dia. Negeri yang aman. Ada orang yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Nabi Musa disebut, Firaun disebut, Nabi Muhammad disebut, Luqman disebut. Ada yang disebut nama-nama yang berkaitan dengan binatang. Ada yang disebut nama-nama daripada buah-buahan. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab daripada Allah, kalamullah. Bila Allah sebut nama-nama di dalam Al-Quran, perkara-perkara di dalam Al-Quran, maknanya perkara itu mesti besar. Sama ada kebaikan dia besar, ataupun kalau kejahatan dia pun besar. Bila Allah sebut nama, hebat benda itu. Jadi bukan senang tuan-tuan disebut. Orang yang diceritakan nama dalam Quran di antaranya Umar Al-Khattab. Yang disebutkan ceritanya dalam Quran ialah Abu Bakar As-Siddiq. Disebut kisah-kisahnya di dalam Al-Quran. Maknanya orang ni hebat. Tapi ada juga orang jahat yang disebut dalam Quran. Antaranya ialah Namrud, Qarun, Firaun, Abu Lahab. Abu Lahab tu siap ada nama surah lagi kat sana. Nampak tak? Oh, bahaya ni tuan-tuan. Dah Abu Lahab tu cakap Arab. Nak faham, tak faham tu dah. Maknanya dia ustaz. Dah Arab. Daripada cakap Arab, mesti ustaz. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Nama dia Ramadan. Syawal tak sebut. Nampak tak? Yang disebut ialah bulan-bulan haram di dalam Al-Quran. Datangnya pada kita Zulqaidah, Zulhijjah. Dia mari. Muharram, Safar. Dia mari Rejab. Safar pula. Muharram, Rejab. Dia mari. Bulan-bulan yang diharamkan berperang dalam dia. Tapi tak disebut khusus nama dia. Disebutkan bulan-bulan haram yang dimuliakan. Kemudian, datang satu bulan solid Allah sebut. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalam dia. Jadi apa perasaan bila nama yang Allah sebut dalam Quran kita jumpa? Macam kita pergi tengok Firaun. Tengok mayat Firaun tu. Nak sebut bangkai tak gambar kita pun tak tahu. Jangan tuan-tuan sebut bangkai pula, tengok bangkai. Jangan, dia orang, bangkai tu binatang. Mayat lah kita kata, mumia dia. Tapi kita tak tahu mana satu Firaun yang lawan Nabi Musa. Kita tak tahu kan. Walaupun ada yang tahu, tapi kita tak tahu. Kita tengok tu pun dah naik bulu roma. Pasal orang ni dilaknat. Summa ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'auna wa malaihi fazalamu biha. Fanzur. Fanzur, kata Allah. Pergi tengok. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, juzul 8. Allah kata, kemudian daripada itu kami utuskan Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Tetapi ditolak oleh Fir'aun. Maka kata Allah, fanzur, pergi tengok. Kaifa kana aqibatul mufsidin. Apa jadi pada orang yang buat rosak? Apa jadi pada orang yang melakukan kerosakan? Jadi kalau pergi tengok, maknanya benda tu mesti ada. Kalau Allah kata pergi tengok, tengok apa kalau tak ada? Maka itulah jawapan dia kenapa mayat Firaun tak keput. Sebab Allah suruh pergi tengok.
Tak payahlah tuan-tuan mencari. Dia ramuan. Awet mayat itu dia dicampur dengan... Tak payahlah jawapan dia. Allah tak pergi reput. Allah kata pergi tengok. Sampai kiamat tuan-tuan. Bom ke, gempa bumi ke, berperang ke Mesir tu, takkannya hancur mayat tu. Sebab Allah kata apa? Sebab Allah kata pergi tengok. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Pergilah bom muzium Kairah tu, takkannya hancur mayat Firaun. Sebab apa? Allah kata pergi tengok. Kalau pergi tengok orang tak ada, itu mana? Tak relevan ayat Quran tu. Sebab itu piramid ke apa ke benda ke tuan-tuan, tak payah nak kaji lah. Allah Ta'ala kekalkan benda-benda itu. Untuk apa? Untuk menjadi iktibar kepada kita. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok kepada sudut kita, nak tengok kajian apa, cuba tuan-tuan ambillah rempah-rempah untuk mengawet mayat tuan-tuan. Tengok berapa tahun tahan. Ada 1000 tahun. Ini dah hampir 5000 tahun. Tak adanya reput dah elok. Rambut pun tak gugur. Kita ni pun macam-macam. Gugur. Bukan setakat rambut, gigi pun. Sehingga bermalam rumah. Pak Udai kan. Ingatkan apa? Rupanya janda rambutnya gugur. Kata lagu Perak entah ni. Begitulah bila kita tengok Kaabah. Tadi kalau tengok mayat Firaun, kita rasa Allah. Kita pergi kepada laut mati tu. Laut mati ya. Kita tak seronok duduk laut mati lama-lama. Naik di atas, turun, nak turun ke laut mati tu. Tengok tempat Nabi, umat Nabi Lut, dia terbalikkan bumi dia. Rasa nak cepat, dia pergi baliknya. Rasa nak, ya dah, panas benar rasanya balik. Terlalu menengoknya. Saya pergi sekejap, tak mau dah. Tak mau dah. Tak mau dah. Walaupun, ialah macam-macam orang tengok situ kan. Ada yang berenang, tak ada tenggelam. Ya Allah. Pasal apa? Tempat tu dilaknat. Kita tak suka pergi. Tetapi berbeza kalau kita pergi ke Mekah. Kita tengok Kaabah. Kak Som kalau tengok Kaabah menangis. First time pergi umrah. Masuklah Masjid Haram tu, ya Allah. Automatik menangis. Jarang ketawa. Jarang. Tadi masalah ni parah ni. Parah ni. Kalau tengok Kaabah dia ketawa tu parah tuan-tuan. Ada yang bila tengok Kaabah dia tak rasa apa. Oh ini Kaabah. Kecil ya. Nampak dalam TV nampak besar, kecil ya. Biasa ya. Nampak ini pun lagi parah tuan ni. Kita akan rasa lain sebab apa? Kaabah disebut dalam Quran. Masjidil Haram disebut oleh Allah dalam Quran. Bila kita baca Quran, kita jumpa. Bila kita baca Quran, kita jumpa. Masya Allah, hebatnya tuan-tuan. Lain. Tapi bila kita tak merasakan nikmatnya Quran, jumpa apa yang Allah sebut, kita tak rasa apa. Misalnya Allah sebut dalam Quran, buah-buahan. Ada 6 atau 7 buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Antaranya buah pisang. Allah sebut. Berapa ramai yang bila tengok buah pisang, takkan pisang ikut. Nampak? Takkan pisang ikut. Aduh. Yang dia nampak avocado. Kalau sebut pisang, kurma lagi dia tak minat. Macam kurma dia macam... Yang minat dengan kurma ni, Yusuf. Dia je minat. Entah. Kita tak apa minat. Allah sebut buah tin, Allah sebut zaitun, Allah sebut tentang buah kurma, Allah sebut tentang buah anggur, Allah Ta'ala sebut tentang buah pisang. Maknanya buah-buah ni paling terbaik. Tuan-tuan ni duduk di universiti ni, kaji habis-habis buah. Kaji habis-habis buah. Sebab ada yang kata, awak tu diabetes, awak tak boleh makan pisang, pisang tak elok untuk awak. Allah jadikan buah pisang, kenapa awak kata tak elok? Yang tak elok perut awak, yang tak elok badan awak. Awak yang menyebabkan badan awak tu tak boleh menerima pisang. Bukan pisang tu jahat. Jom kita didik masyarakat tuan-tuan, jaga badan supaya jangan rosak. Dirosakkan oleh apa? Bukan dengan benda yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah tak akan menciptakan satu benda yang merosakkan awak. Sebab Allah Ta'ala sebut, Allazi khalaqakum.
lil ardi jami'ah. Dialah yang menciptakan semua benda di bumi ini untuk kita. Untuk kita. Tiba-tiba kita makan telur, kolesterol tinggi awak. Dia punca kolesterol ni. Menur. Atau aku nak makan apa? Awak makan apa? Berapa banyak bahan kimia yang awak masuk ke dalam badan awak menjadikan badan awak rosak. Sepatutnya yang disekat bahan kimia awak. Didik tuan-tuan, makanan, processing food awak yang makan, yang menjadikan makanan itu menjadikan badan awak tidak elok. Bukan yang Allah Ta'ala ciptakan tak elok. Mana mungkin Allah Ta'ala cipta tak elok? Jangan kita cakap macam itu. Sebab hari ni orang ramai yang cakap, ini tak sesuai untuk awak. Sebab dia mengandungi kadar potassium yang tinggi untuk awak. Masalah dia, awak pada kecil minum air gas. Buka puasa pun dengan air gas. Buka puasa Allah balaka sumtu. Kebenar tu. Macam mana cerita awak ni? Malam-malam awak study. French fries. Laparlah, Sen. Burger. Dua. Benjo satu. Pukul 2 pagi tu benjo. Tak ke benjo nanti kau. Tiba-tiba bila awak sakit, yang ni salah, buat ni salah, tak boleh makan. Salah tuan-tuan. Sebab tu saya cakap pada masyarakat, pada kementerian. Saya cakap, pendidikan kesihatan kena ajar secara betul-betul sejak daripada sekolah rendah. Bukan dah masuk universiti baru nak belajar kesihatan. Budak-budak tu kena ajar dah. Pemakanan yang betul. Kena tahu apa dia kencing manis. Sebab apa dia panggil diabetes. Kalau kau tak jaga, mati betis kau. Sebab tu nama dia diabetes. Kalau dah dipotong betis pun kau tak kontrol, die peha tau. Kalau peha pun kau tak jaga, die. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita ni, tuan-tuan ni duduk dalam bidang pendidikan ni. Kena buat. Daripada peringkat sekolah rendah dah diajar dah. Cara hidup yang betul. Tidur pukul berapa, makan pukul berapa. Saya daripada 2 malam lepas daripada Kuala Kangsar nak pergi rakaman TV3. Habis ceramah di Kuala Kangsar, pergi ke hotel dekat dengan TV3. Saya sampai 2 pagi. Orang sedap lagi makan, tuan. Saya tengok skrin tu tak ada Ronaldo lawan malam ni. Tapi orang kita duk makan. Bila sakit kencing manis, jantung, darah tinggi, salah siapa? Dia tak jadi macam negara luar. 5 petang, 6 petang, tutup kedai. Kita duduk negara barat, Australia cukup lah. 5 petang, 6 petang, tutup. Tunggu malam minggu je buka. Saya pula kalau malam minggu, tobat lahun saya tak keluar dah. Saya keluar tu sekali. Dengan pakai kepiah relax, minum kopi. Main puak-puak mabuk tu, mereka terhibur saya. Astaghfirullahaladzim, tuan. Celakui betul, tuan ni. Mabuk dia orang. Baru saya teringat, malam ni malam minggu. Malam-malam lain tutup kedai. Kita hari ni lampu merah, kuning, hijau, biru. Sepanjang malam, tuan-tuan. Sepanjang jalan. Aduh. Kau makan apa, Den? Sup ekor. 2 pagi. Kau makan apa, Mat? Roti canai. 3 pagi. Kemudian kita cakap, kadar penyakit yang mengidap diabetes ataupun kencing manis semakin meningkat. Nampak tak? Ini penyakit kita, tuan. Sebab kita tak mengajak untuk orang menjaga kesihatan. Daripada peringkat awal. Saya sebut banyak kali dah. Benda yang kena ajar peringkat awal, pertamanya ialah kesihatan. 2, jalan raya. Sebab kadar kematian paling banyak bukan sakit-sakit jantung, aksiden. Kenapa tak diajar sistem pemanduan? Di sekolah, tingkatan 1 dah belajar dah. Cara memandu kereta yang betul. Bukan selepas habis SPM, baru kadang-kadang dah beranak 4 baru ambil lesen. Beranak 4 baru ambil lesen. Itu yang bila dapat lesen tu, dia rapatkan seat tu sampai ke steering tu. Masuknya dada dalam lubang steering tu begini.
Seksanya kat Zoom, bawa kereta kat Zoom. Itu yang bila dapat kereta jadi sombong. Itu yang dapat kereta jadi belagak. Bila dapat motor jadi belagak. Tak reti macam mana nak masuk macam mana. Allah dah sebut dah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jaga. Sayang tuan-tuan. Benda yang sangat penting tak diajar pada peringkat sekolah. Nak tukar minyak hitam tak tahu. Tak payah tukar pancit tak tahu. Abang, tak payah pancit. Dia telefon suami dia. Dia tengok je. Teruk ke pancitnya? Yang bawah tu kempis, yang atas tu ada lagi. Astaghfirullahalazim. Memanglah tayar tu kalau pancit bawah tu out, atas tu ada lagi. Dia boleh cakap, yang bawah tu habislah, dah rapat dah. Tapi atas tu ada lagi nampak anginnya. Maknanya tuan-tuan dia tak tahu pancit tu apa. Ada yang orang tak tahu pun kereta dia tak ada tayar spare. Pancit-pancit je cari apa dia? Tayar spare. Kereta ni mana ada tayar spare? Ada yang ada tayar spare, nipis kecil je. Dia pederah daripada KL ke Johor dengan tayar tu tuan-tuan. Sebab dia tak belajar. Tuan-tuan, nombor 3 yang kena ajar pada peringkat awal, apa dia? Rumah tangga. Sebab selepas kahwin, selepas sekolah, mesti nak menikah. Kadang-kadang tak nyempat-nyempat. 3 tahun 4 dah kahwin dah. Ada saya jumpa tuan-tuan, kawan ni, anak murid saya ni. Saya tanya dia, dah ada power? Dah. Berapa? 3 tahun berapa? Darjah berapa? 3 tahun 1 Ustaz. Kamu darjah 6 kan? Dia laki-laki darjah 6. Makwa dia 3 tahun 1. Bayangkan tuan-tuan, dah ada makwa power. Kencing membengkok lagi. Dah bincang nak menikah anak orang. Ini parah ni tuan-tuan. Kena ajar ni di sekolah. Tanggungjawab sekolah. Tanggungjawab rumah tangga. Kena ajar dah. Nafkah tu apa. Yang zihar tu apa. Zihar tu apa. Kena belajar. Ini langsung tak belajar. Tiba-tiba menikah. Nikah pun dia hanya pandai photoshoot. Itu yang dia pandai buat. Tidur kameraman tu. Ambil gambar kat tasik. Tapi hukum tak tahu. Tak tahu berapa banyak kadar perceraian yang berlaku. Berapa banyak pendinasan rumah tangga yang berlaku. Sebab tak tahu tanggungjawab. Dia pergi hospital mesra ibu mengandung. Ibu menyusukan anak. Bagus ya? Dia tak nak susukan dengan susu botol, Ustaz. Tak nak, Ustaz. Saya nak susu badan, Ustaz. Bagus. Kerja pun tuan-tuan, simpan susu ni dalam peti ais. Untuk anak, bagus. Suami balik kerja kilang, penat. Dahaga. Buka-buka peti ais, Balik isteri pukul 2.30, cikgu sekolah. Abang nampak tak susu saya? Susu yang mana tu? Yang dalam peti air ni, susu untuk Aiman. Allah. Abang dah minum. Leha, abang dah minum. Ya Allah, abang. Abang dah jadi anak susuan saya, bang. Udah ni parah ni, tuan-tuan. Udah telefon saya tahu, Ustaz. Saya dah jadi anak susuan isteri saya, Ustaz. Saya dah minum ni, Ustaz. Anak susuan kejadah apa engkau? Umur dah betul bangka dah. Anak susuan ni bawah 2 tahun betul boleh lah panggil anak susuan. Engkau tu berpuluh-puluh tahun. Anak susuan kejadah apa, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, 3 benda ni yang kena penting dalam pendidikan kita. Pertama, kesihatan. Keduanya, kenderaan. Yang ketiga ialah rumah tangga. Kadang-kadang kita belajar di sekolah, benda yang kita tak bawa di luar kehidupan sekolah. Belajar bawa beg sampai bengkok tulang belakang. Sampai bengkok tulang belakang. Duk bawa beg sekolah. Habis 3 tahun 5 pergi jumpa tu. Apa nama tu? Nak betulkan balik tulang. Oh, senang betul-betul. Kita nak betul tulang belakang bengkok ni pun, doktor pening tu, tuan-tuan. Ini dia. Saya cadang begitulah, tuan-tuan. Nak belajar kat bab tu. Saya tengok kan baru ni dia buat dengan pramugari tu. Bayangkan kalau saya naik kapal terbang, pramugari kata, Datuk, tolong buat untuk saya pun sibuk, tuan. Nak betulkan balik tulang belakang ni. Rupa-rupanya punya berat pelajaran yang kita bawa dulu waktu sekolah, bukunya tak dibawa selepas habis sekolah.
Yang dibawa nombor 4 ni penting sangat tuan-tuan, agama kita. 4 benda ni, itu asas kita. Kalau agama ni last sekali ni, kita bawa dalam kehidupan kita, datang bulan Ramadan ni tuan-tuan, seronok sangat. Tapi kalau tidak ada asas agama, bila datang bulan Ramadan, aku rasa baru je raya tau. Dah datang balik puasa ni. Dia orang ni betul ke kiraan kalender dia orang ni? Aku tak percaya dah puak ni. Dia boleh kata silap tuan-tuan. Padahal radio dah pasang dah. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dah pasang. Dia pula tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Langsung tak ambil berat tentang Ramadan. Dia tak ambil tahu. Tadi saya sebut ayat Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasalah kamu, puasa itu bagus untuk kamu. Saya baru ni pergi melawat rimau. Ya, melawat rimau. Meresmikan ladang rimaunya. Di Malaysia ni ada pusat pemeliharaan rimau. Harimau. Jadi saya ni betul lah. Bukan boleh pergi melawat saja untuk ambil gambar, tak boleh. Rupanya cantik tau harimau. Saya tengok paling dekat tuan-tuan. Hanya balik dengan barzah. Balik dengan apa? Barzah pula apa? Barzah tu pendinding. Barzah tu dinding. Ya, cuma kita sebut alam barzah, alam dinding lah. Ya, tapi kalau tu barzah maknanya sebalik itu. Cantiknya tuan-tuan. Saya tengok dia, dia tengok saya. Nama dia Jantan. Daripada Zoo Melaka. Cantik dia, 8 tahun umur dia. Bulu ni cantik. Kemudian datang pula yang tua, 22 tahun. Nama dia Cik Mun. Cik Mun nama rimau tu. Yang tu gigi pun dah ongak dah. Yang tu tak tengok saya dah. Lain macam Cik Mun ni. Dia saat ni dah tua kan. Selalunya dalam hutan 18 tahun jalan. Tapi dengan pemeliharaan yang baik, dia boleh sekarang ni dah 22 tahun. Tapi nampak benar dalam uzurnya. Letih tuan-tuan ni. Ya, nampak sangat dah tua tu. Datang sebelah tu lah. Yang tu cantik tuan-tuan. Nama dia Stacy. Oh, cantik. Dari Thailand. Harimau Thai. Oh, yang ni cantik. Mata dia. Dia tengok saya. Saya tengok dia. Tahu, kalau terekam aku jenuh ni. Masuk yang hujung lagi. Nama dia Sungkai. Harimau Sungkai. Kosong pula kandang Sungkai ni tuan. Dia ada kat luar Ustaz. Kita bebaskan dia kat luar. Jom kita balik dulu. Jangan takut dah tu. Ini kandang dah semua elektrik. Jangan apa. Memang tuan-tuan. Elektrik semua. Saya tengok dia duduk berendam. Harimau Sungkai tu berendam. Saya tanya kat dia. Kat bos ni. Dia orang ni makan pukul berapa? Sehari sekali. Jam 4 petang. Dan dia orang makan 10% daripada berat badan. Kalau beratnya 90, mereka makan 9 kilo daging. Itu rimau. Dan mereka pula makan, kalau ayam, mereka tak nak yang ayam ketuk dengan batu, tak mau. Mereka cari hanya ayam yang disembelih. Kalau bagi ayam yang mati tengah jalan tu, dia tengok. Dia tahu ayam sembelih ke tidak. Dia yang tak tahu kita. Dah makan baru tahu, ayam berlubang tengkuk. Nampak, baru kita tahu. Rimau dia hanya makan ayam yang disembelih. Baik. Kalau dalam hutan, mereka selepas makan, mereka akan berpuasa selama 4 hari. 4 hari mereka berpuasa. Lepas tu baru mereka cari makan. Saya tanya kenapa dalam hutan ni, bagi dalam ni bagi makan je. Macam mana Ustaz? Dia memewah Ustaz. Kalau biasanya mereka akan berpuasa selepas mereka makan 4 hari mereka akan diam. Mereka tak makan dah. Sebab mereka nak bagi hadam makanan mereka tu. Dan mereka pula suka berkejar-kejaran, berlari-larian untuk membakar dia punya makanan mereka dalam perut mereka. Sebab tu bila mereka dapat babi ke, dapat apa benda ke, dia kejar. Macam kita ni lepas makan daging, tidur. Elok lah. Tidur. Rimau tak ada tuan-tuan. Lepas dia kejar babi, mak tu nak dapat babi tu pun dia kejar. Babi hutan ni. Tiba-tiba dapat sekarang duduk. Hantar, memang rimau tu menung. Badan. Dia tengok saya pun tak bernafsu lah. Sebab apa? Sebab dia tak pantang. Sebab apa? Sebab makan tiap-tiap hari dia jadi lemah.
Itu berbeza. Rimau dalam kandang dengan rimau yang di luar sana. Yang di luar tu, dia nak dapat makanan, dia terpaksa bekerja keras. Selepas itu, dia tak makan selama 4 hari, dia puasa untuk mengekalkan badan dia jadi sihat. Tuan-tuan bayangkan, kalau rimau tadi pun tuan-tuan, ada waktu makan, ada waktu dia puasa. Bayangkan, manusia kenapa tak mau puasa? Untuk kesihatan kita. Sebab tu rimau di luar tu lagi canggih daripada rimau dalam kandang. Dalam kandang ni tidur. Saya pergi panggil dia, "Hoi, Stacy." Wah, dia tengok itu, tuan. Itu saya tambah, dia tengok. Cuba rimau di sana. Hak di luar tu. Yang bebas tu, tuan, dia lain. Sebab itu, hikmah puasa, dia bukan menjadikan kita lemah. Dia menjadikan kita kuat. Dia menjadikan kita sihat. Yang sakit, yang tak sihat, dia duduk makan 24 jam. Makan 24 jam. Tengah dengar ceramah, makan. Bila ustaz tengok dia diam. Bila ustaz tengok belah sini, dia makan. Nampak tu. Ya Allah. Cuba tengok yang pertama. Puasa untuk kesihatan. Sebab tu Nabi kata, di akhir zaman, benda yang paling aku takut pada umat aku, perut. Selain daripada harta. Yang paling Nabi bimbang nanti ialah pasal apa? Besarnya perut mereka. Kerana banyaknya makanan yang kita dapat. Mudahnya makanan yang kita dapat. Maka pada masa itu datanglah macam-macam masalah kepada penyakit manusia. Iaitu berpunca daripada perut. Maka Allah Ta'ala ni dia suruh kepada kita puasa. Puasa untuk menjadikan badan kita sihat. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya seronok bila ustaz kita baca doa ni. Tapi waktu dia baca doa, mikrofon pula kejap ada, kejap tak ada. Suka benar saya tengok tuan-tuan. Kan dia doa tadi tentang minta kepada Allah supaya berikan hati yang baik. Bersihkan hati daripada penyakit. Bersihkan hati daripada perasaan sombong. Perasaan diri kita ni sombong, belagak, ujub, semua disebut tadi dalam doa dia tadi. Bersih hati. Puasa bukan setakat dia membersihkan anggota badan kita. Binatang-binatang pun puasa. Ayam yang mengeram pun berpuasa. Untuk mendapatkan anak-anak pada telurnya. Puasa tuan-tuan. Ular pun tak makan. Waktu dia mengeram, dia telur tu, dia bersalin kulit, dia pun puasa. Kalau binatang tu pun Allah bagikan fitrah kepada mereka untuk berpuasa. Kenapa manusia yang Allah wajibkan puasa? Wajib. Kenapa yang hari ni orang kata puasa ni menyusahkan? Puasa ni melemahkan. Puasa ni menjadikan kita tak kuat. Ini penyakit, tuan-tuan. Penyakit orang yang tidak yakin ada dalam hati dia. Macam ustaz baca tadi, di dalam hati mereka tu tak bersih. Sepatutnya tuan-tuan, kita ni bila Allah suruh kita buat satu-satu amalan, kita jadi bangga kalau kita buat. Kita ada tuan, misi kita ada, dia suruh kita buat kerja. Patut kita bangga, aku dapat kerja. Aku buat yang terbaik, dia suruh aku buat kerja. Ni Tuhan kita suruh kita buat, lagilah kena buat yang terbaik. Tuhan kata apa? Puasa. Adakah Allah zalim? Makanan punya banyak, nikmat punya banyak, tiba-tiba kena puasa? Tak. Ustaz, boleh tak kahwin bulan Ramadan? Boleh. Tapi macam tapi tak boleh kan? Boleh kahwin bulan puasa, boleh kahwin. Tapi tak boleh kan ni macam ni kan? Tak boleh kan? Boleh bang. Belah malam bang. Belah siang tak boleh bang. Uhilla lakum lailatas siyam. Belah siang haram, belah malam halal. Allah bukan zalim. Jangan langsung tak boleh. Leha besok Jumaat abang, besok puasa abang, sabarlah abang, sebulan je bercuti. Jangan. Malam boleh, siang tak boleh. Jadi kalau kita kahwin, bukan dalam umrah, bukan dalam haji, bukanlah ihram. Kahwinlah. Ya, tetapi tak boleh malam, faham tak malam?
Bila yang start malam tu Ustaz? Bila start azan? Azan maghrib. Dua orang atas katil tu. Dah boleh ke lihat? Kejap lagi bang. 2 minit lagi bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dah azan. Boleh dah. Tak buka puasa dengan kurma tu. Yang mana faham? Tak faham sudah. Yang tak bolehnya siang. Tapi kalau awak sakit, berbukalah. Taknya zalim Allah ni. Kalau awak mengandung, awak takut kesihatan awak terjejas dengan bukalah. Awak menyusukan budak, kalau awak takut susu awak ke apa benda ke merosakkan anak awak nanti tak ada susu, bukalah makcik. Saya ni musafir siang malam pagi petang. Musafir boleh buka puasa. Ustaz, saya kerja kayu balak Ustaz. Apa kau buat? Gajah tak ada, lori tak ada, apa tak ada Ustaz. Saya yang pikul balak daripada hutan keluar Ustaz. Oh, berat kerja awak ni. Boleh buka puasa. Apa masalah? Budak kecil tak wajib. Budak 5 tahun yang Kak Som pergi suruh dia puasa buat apa? Budak tengah ligat makan. Pukul 5 pagi, kejut budak 5 tahun. Man, adik, sahur. Allah suka orang yang berpuasa. Baru 5 tahun kat anak. Oh, yang kejut buat apa? Kejut bapak dia yang 45 pun bapak dia tak bangun. Kak anak kejut anak 5 tahun. Allah. Ustaz, saya nak melatih untuk anak saya praktiskan Islam sejak benda kecil. Jadi kita tak payahlah. Kak Suh kita puasa umur 12 cakap banyak. Sampailah budak tu 10 pagi. Kan melepek budak tu. Mama, lapar. Kejap, sabarlah. Ya? Mama boleh tahan, takkan adik tak tahan. Mama lapar, makan, lapar. Sekarang pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 9 jam je lagi tau. Masuk pukul 3 petang, tuan mati budak tu. Sebab tu dia tak disuruh puasa. Budak macam tu disuruh semayang. Disuruh semayang. Ajarkan dia semayang. Umur 10 tahun suruh dia semayang. Tak semayang rotan. Yang tu tak disuruh puasa. Budak tengah laju. Tengah duk lalu makan dia nak membesar. Sebab tu Islam dia tak suruh. Kita suruh budak-budak tu makan lah. Cuma budak-budak tu Ustaz dia pandai Ustaz. Anak saya 7 tahun. Habis tu dia tak puasa. Elok depan saya aiskrim. Mama sedap sangat aiskrim durian. Durian Musang King. Mama kata. Mak dia buka puasa tau pukul 12. Allah belakang sumtu. Ini pun anak masalah juga ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Di sebalik puasa itu, daripada sudut kesihatan, tuan-tuan lagi bagus. Tuan-tuan lagi pandai. Tuan-tuan lagi alim pada saya. Belajarlah tentang puasa. Semua orang akan puasa. Yang nak operate puasa. Yang nak ambil darah puasa. Ni tuan visi kita ni dapat panggilan haji ni alhamdulillah. Nombor 1 apa dia akan kena buat? Tu saringan kesihatan. Berapa ramai yang dapat pergi haji tak dapat pergi haji sebab bacaan gula 20. Tak lepas tuan-tuan. Dah lah susah nak dapat bila pergi ke ambil darah keluar result Pakcik kencing manis 20 bacaan gula pakcik. Tinggi pakcik. Oh, pakcik selama ni tak ada. Memanglah awak tak pernah ke hospital. Memang tak ada lah. Jadi saya beri tempoh pada pakcik seminggu untuk menurunkan gula. Bila pergi cek lagi sekali, tu dia 27. Lagi tinggi pula. Pakcik dah tak ambil gula. Pakcik dah tak makan gula apa. Tertarik pakcik tak minum. Nasi 4 kali. Bagus pakcik, 4 kali nasi sehari. Macam tu lah gula dia. Lah. Akhirnya, pangkah. Tak boleh pergi. Sayang tuan-tuan. Dah lah nak dapat tu pergi. Susah. Saya tanya pada satu makcik ni. Makcik dah daftar haji dah. Bila? 2100 berapa? 100 tahun lagi tuan. Baru dapat giliran dia. Makcik umur sekarang berapa? 70. Maknanya umur dia 170 tahun baru boleh pergi haji. Itu kalau postman hantar surat tuan-tuan, dah tukar alamat tau. Mana dia orang gaya ni di mana? Oh, dah tukar alamat cik, sebelah kubur. Tuan-tuan yang saya hormati.
Ni, yang kita nak daripada Ramadan ini bukan setakat kesihatan. Bukan. Yang kita nak ni tuan-tuan, rahmah di sebalik Ramadan. Yang Allah Ta'ala janjikan pada kita macam-macam. Ada keampunan. Dosa kita banyak kat semua. Banyaknya dosa, ya Allah. Naik motor. Dengan suami naik motor. Duduk kat traffic light. Nampak betul. Driver bas, driver lori, driver kereta, Grab. Semua tengok betul kita. Nampak? Dosa. Jadi yang mana tak pakai stokin tu, start hari ni pakai. Tak ada stokin yang kita nak pakai, pinjam stokin bola suami. Tobai. Tak ada siapa tengok kaki kita. Tu waktu sekolah dulu main netball. Zaman dulu, zaman tak erti apa. Main netball, main hoki, kaki bersilang, tak kayu hoki. Stick itu. Nampak. Oi, dosanya. Allah janji, Allah hapuskan dosa-dosa kita bulan Ramadan. Tu dosa kita tu. Duk maki hujan. Asyik aku berniaga hujan. Asyik hujan aku berniaga. Hai, hujan ni pun dosa tu. Tu yang duk buat salah dengan Tuhan. Allah dah bagi elok dah muka ni. Hidung ni kembang. Kalau pergi Korea cantik kan? Ambil mesin potong sikit, potong sikit. Diubah pula hidung dia. Dosa tu. Banyaknya dosa kita tentang dosa dengan Tuhan. Semayang Zuhur hukum 4.40. Asar masuk 4.50. Lewat kan sengaja-ngaja lewat tengok TV, main TikTok, main lato-lato. Main lato-lato. 4.40 baru semayang Zuhur. Habis-habis Zuhur salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk asar. Ya Allah, baru je semayang Zuhur. Dah masuk asar, ya Allah, betul lah akhir zaman dah sekarang ni. Masa berlalu dengan cepat sekali. Kepala otak kau. Masuk pukul 1.30 tadi yang kau sembahyang pukul 4.40 memanglah. Apa yang kau buat melewat-lewatkan solat? Oh, banyaknya dosa kita kat semua. Ni, lagi beberapa hari nak datang Ramadan. Qadar tak habis lagi. Tak habis qadar. Ya Allah, lagi 16 hari aku ni, ya Allah. 16 hari apa? Aku tinggal 16 hari belum bayar. Dari 12 hari nak puasa, kau tahu tak? Memang kau tak sempat lah. Itu, ya Allah. Setahun yang dulu kau buat apa? Lepas hari puasa Ramadan tahun lepas, Syawal, kenapa tak qada? Ustaz tak faham. Saya open house. Open house saja setiap malam, Ustaz. Sampai musim haji open house lagi. Kalau tak pergi apa kata orang? Kalau pergi tak makan apa kata orang? Itu yang saya makan. Sekarang apa kata orang kau tak qada? Ada orang kisah kau tak qada? Tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan keampunan. Jom. Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jom kita buat elok, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang lepas-lepas tu. Dosa pasal dengan power kita sekarang jadi suami. Tengok wayang pegang tangan hantu kat 5. Tengok hantu kat 5. Abang takut. Takut apa? Hantu kat 5 je pun nyek semut. Bila dah kahwin tak ada pula macam tu. Waktu bercinta abang takut, sangat takut. Belum kahwin. Bila dah kahwin, abang takut apa berlakonnya pun. Dengar ada. Itu dah kahwin dah. Tanda-tanda dah beranak 4 dah tu. Waktu yang haram, waktu romantik no kau naik motor sekali, pergi hojek. Dua-dua duduk dalam harga motor. ES5. Tak ada bonggol pun break. Kejap break, kejap break, kejap break. Sekarang Allah bagi satu peluang untuk hapuskan dosa kita. Buat yang terbaik.
Mungkin yang ni dia tak jumpa tahun depan. Berapa ramai kawan-kawan kita yang tak ada dah tuan-tuan. Tiap-tiap hari keluar dalam kita punya media. Al-Fatihah, inna lillah. Al-Fatihah, inna lillah. Satu hari pula, kita pula termasuk. Hari ni kita baca orang mati. Satu hari orang pula baca. Ya Allah, dah mati dia. Jadi satu saat itu Allah Ta'ala bagi tempoh. Nama dia Ramadan. Jom, puluh elok-elok. Aku puasa kali ni aku nak buat yang terbaik. Aku tak nak ngata ke orang. Kalau ada orang ngumpat, aku tak nak join. Kalau ada benda haram, aku tak nak tengok. Ini buka lagi. Barang baik ni. Barang baik, kata dia. Jom, kalau ada benda yang tak tahu, jangan cakap, diam. Yang ni yang paling banyak ini masalah tuan. Ini masalah. Memang kita tak pergi ke pasar. Saya tak lalu lah Ustaz. Saya tak larat lah. Letih dah lah shopping Ustaz. Oh, ramai jam. Memang awak tak pergi ke mall. Tapi mall dalam rumah awak. Ni. Pukul 2 pagi dah tengok lagi. Cantik tak bang? Tak tahu saya ada ke tidak. Nanti tengok kejap nampak. Kedai sekarang bukan 24 jam dalam bilik tidur kedai sekarang ni. Kedai di luar tutup. Ni kedai yang ni. Buka. Masya Allah. Subhanallah. Entah. Di luar tak ada orang tengok-tengok benda haram. Tapi dalam ni. Sebab tu abang-abang. Kalau nak tengok apa-apa pun guna media ni. Tengok dengan isteri. Koman-koman isteri tu ada. Elok tengok. Isteri datang. Abang tengok apa? Ceramah Ustaz Kazim. Selamat. Isteri ada sebelah. Panjang tengkok dia. Saya tak minat Ustaz Kazim bang. Saya minat Ustaz Wadi. Ustaz Wadi pun ada. Tengah dia tengok habis Ustaz Wadi. Tengok gambar perempuan. Tergedek terkeluar. Aku baru buka puasa. Ya Allah. Habislah puasa aku. Celaka betul nampak. Pasal isteri sebelah. Tak adalah dia tengok gambar tu. Isteri pun pergi ambil bubur kacang kat dapur. Dia cari balik. Mana yang tadi? Hilang yang pun nampak. Yang ni masalah kita ni. Di sinilah yang kita ngumpat. Di sinilah yang kita share benda yang kita tak pasti. Ramadan nak mengajar tangan awak ni rehat sikit. Mata awak ni rehat sikit. Bukan setakat mulut saya. Bukan setakat perut. Sebab sekarang ni terlalu banyak main. Semua benda nak share. Apa benda pun dia nak kutuk. Ustaz dah tutup restoran. Kutuk. Faizal Halim menang nombor 1. Kutuk. Ada je tuan-tuan. Naik motor kat Cai pun. Kutuk. Apa yang kita tak kutuk hari ni tuan? Kita hari ni nak suka mengambil tahu. Maka Allah datangkan 1 bulan. Nah, rehat. Awak baca Quran je. Awak tengok benda baik je. Awak berzikir je. Tu nama dia puasa. Jadi tuan-tuan, ada 2 benda yang kita kena puasa sangat-sangat. Pertama ni mata. Benda yang paling susah dijaga ialah mata. Mata. Di pasal Ramadan tu Allah. Tak tengok mazir pula. Kalau tengok, habis hilang pahala. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Kalau begitu, suruh suami pergi pasal Ramadan. Ayam percik 2, gulai 1. Okey, balik. Kalau orang perempuan pergi, dia tawaf. Pusing tawaf. Abang, apa yang terbakar tu? Pergi tengok. Rupa-rupanya ayam percik. Akhirnya jadi apa? Lambat nak habis. Bila lambat habis, macam-macam lah tuan-tuan. Yang keduanya, tuan-tuan yang saya muliakan, bawa sikit duit. Bawa RM10 je. InsyaAllah jimat. Lagi nak jimat tuan-tuan, buka puasa di masjid. Selesai masalah. Pinggan tak payah, apa pun tak payah. Dengan prof sekali, bersila nampak tuan ni. Ini rasa macam prof ni. Apa masalahnya buka puasa di masjid? Jimat. Bawa anak kita 8 orang. Cuma tak siap lah susah hati. Bila kita turun tu dia kira tau. 1, 2, 3. Oi, ramai ni. 2 hidang ni. Memang kita buat kenduri pun.
Kita ada peluang untuk berjimat. Kita ada tempat untuk berjimat. Kenapa memilih untuk membazir? Kenapa memilih untuk membazir? Kita ada baju yang murah. Kenapa pilih yang mahal? Ada satu makcik dia kata, saya tak semua benda yang saya pakai mahal. Ada yang saya pakai murah. Macam tudung saya ni kan 1,200 je. Astaghfirullahalazim. Oi, tuan-tuan. Tadi tudung ni selama ni 40,000. Kita ada benda yang boleh menjimatkan. Kenapa susah payah nak cari yang membazir? Simple. Macam tuan-tuan lah, kita boleh hidup dengan sihat. Kenapa nak pilih untuk sakit? Kita boleh hidup dengan gembira. Kenapa nak jadi susah? Yang awak pengorak isteri orang pasal apa? Awak mencari penyakit. Awak mengorak isteri orang, memang awak mencari penyakit. Simple. Cubalah tuan-tuan, kita hidup dengan simple. Ramadan mengajar kepada kita hidup dengan simple. Tak payah susah-susah. Dan kalaulah semua orang hidup dengan mudah, seronok tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita menampakkan Islam ni jadi susah. Akhirnya orang takut untuk Islam. Takut bila datang sembahyang tarawih tu 1 rakaat 10 minit. Orang belakang kata, susah tarawih ni ya. Cubalah simple. Habis-habis amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Oh senang, aku boleh jadi imam. Sekarang ni tolak dia jadi imam. Oh tak boleh. Tak boleh. Aku tak hafal Quran. Siapa dapat aku bagi 10,000. Tak ada siapa berani tuan-tuan. Jom kita wujudkan bahawa Islam tu agama yang mudah. Buka puasa ni tak payah sampai makan kenuri. Ini buka puasa tu dah macam kenuri. Penuh atas meja. Sampai tak ada ruang nak letak air tebu. Letak atas lantai. Air tebu ayah mana? Tu kat lantai tu. Penuh meja. Tu bukan buka puasa kat Som. Tu kenuri perdana nama dia. Jom simpulkan balik. Yang penting ibadah itu tuan-tuan. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.